TV KPM. Didik TV KPM. Wah, banyaknya kasut. Cantik-cantik pula tu. Mak pun ada bagi duit lebih hari ni. Apa kata kita balik dengan satu pasang kasut? Tapi yang mana yang cantik? Yang ni macam cantik je. Ada gambar T-Rex lagi ni. Pakai baju pula tu. Kak nak tanya, yang ini saiz 45 ada tak? Yelah, kaki saya besar sikit. Tak nak dah kasut lama ni, nak kasut baru. Ada kak? Okey, saya bagi kat kak kasut baru. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot kesenian di saluran Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Abang Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya, adakah kita akan jual kasut, buat kasut atau bagaimana? Tapi pastinya kita bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Ifan persilakan Cikgu Syarul Nadia binti Hamdan dari SMK Rantau Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu Nadia. Waalaikumsalam Ifan. Apa khabar? Saya seronok sihat alhamdulillah. Cikgu apa khabar hari ni? Alhamdulillah sihat. Cikgu, saya nak tanya jugalah. Yang pakai baju hari ni siapa Cikgu? Ini adalah pelajar Cikgu di tingkatan 4 dan 5 daripada SMK Rantau, iaitu Fatin. Hai Fatin. Yang ni Fatin. Okey. Dan Nabiha. Hai Nabiha. Seronok tak dalam sini? Seronok. Okey, jangan takut-takut tau. Senyum sikit. Okey. Baik, hari ni Cikgu, kita akan teruskan pembelajaran kita ataupun kita nak eksplorasi seni hari ni tentang kasut ke Cikgu? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar apakah dia, macam mana cara untuk menghasilkan reka corak kasut. Okey. Jadi kita akan berkongsi, Irfan, macam mana cara nak buat ilustrasi dalam reka corak kasut. Reka corak kasut. Oh, maksudnya bukanlah kita nak jual kasut hari ni. Bukan. Tapi hari ni kita akan cuba untuk teroka lagi bagaimana untuk kita menyiapkan reka corak kasut kanvas. Okey. Sebelum kita mula Irfan, kita kena tahu bahawa reka corak kasut kanvas ini berada di bawah tajuk seni reka grafik. Okey, seni reka grafik iaitu ilustrasi. Yang mana tajuk ilustrasi itu sendiri terbahagi kepada beberapa jenis. Ada banyaklah Cikgu. Ya, ilustrasi tu ada beberapa jenis. Banyak. Okey, sebagai contoh ilustrasi fashion. Okey, sebelum menghasilkan, seorang pereka fashion itu menghasilkan satu baju, dia kena melukis dahulu. Betul. Betul tak? Okey, itu yang kita namakan ilustrasi. Sama juga yang macam kita nak buat hari ini, kita akan menghasilkan ilustrasi dekoratif. Jadi apa aktiviti yang kita nak buat ialah reka corak kasut. Reka corak kasut. Okey Cikgu, selain daripada ilustrasi fashion, apa lagi yang ada Cikgu, jenis-jenisnya? Okey, jenis-jenis ilustrasi ni kalau ikut dalam buku ataupun buku teks tingkatan 4, dia ada 10. 10. Okey, banyak tu nak ingat. Cikgu boleh kongsi kan? Antaranya ilustrasi industri, ilustrasi sains, ilustrasi dekoratif, ilustrasi imajinatif, ilustrasi ekspresi, pengiklanan, penerbitan, flora dan fauna, komik dan animasi. Itu semua termasuk dalam ilustrasi. Jadi ilustrasi ni adalah satu tajuk yang besar yang meliputi banyak bidang dalam kehidupan harian kita sebenarnya. Dalam kehidupan harian kita. Tapi hari ini Cikgu kita nak fokuskan kepada satu ilustrasi iaitu dekoratif. Ya, betul. Okey, apa lagi Cikgu nak kongsikan untuk segmen yang pertama ni? Permulaannya lah Cikgu, silakan. Okey. Apabila kita menghasilkan sesuatu ilustrasi, kita kena tahu, untuk menghasilkan sesuatu hasil, hasil karya ilustrasi ni banyak penggunaan media. Antara media tradisional. Media tradisional macam biasalah warna, berus. Kita boleh guna
marker pen, kita boleh guna akrilik, kita boleh guna watercolor, apa saja media warna. Itu maksudnya secara tradisional. Yang lama lah cikgu, yang biasa. Cara yang biasa. Okey. Kalau sekarang ni mengikut peredaran masa, teknologi sekarang ni, apa yang kita akan guna pakai cikgu? Okey, kalau pada zaman hari ini, pada masa kini, kita telah banyak wujudnya teknologi komputer, perisian-perisian komputer, media-media cetak. Kesemua itu tadi kita boleh gunakan juga untuk menghasilkan ilustrasi. Oh, iya ke? Yelah, betul lah cikgu, sekarang ni kita hidup dalam dunia yang penuh Digital, teknologi cikgu. Semuanya di hujung jari. Ya, betul. Jadi kita boleh hasilkan karya seni kita menggunakan perisian komputer sahaja. Betul. Perisian komputer kemudian kita cetak. Okey. Dan hasilnya lebih banyak, masa yang diperuntukkan lebih cepat. Lebih cepat. Dan hasilnya sama. Maksudnya kalau kita nak hasilkan 40 pasang kasut yang sama, kita menggunakan media cetak, dia akan dapat menghasilkan desain yang sama. Dalam masa yang Dalam lebih masa yang singkat. singkat. Contoh kita nak hasilkan t-shirt, ilustrasi pada t-shirt. Okey. Sama. Maksudnya kita nak buat 40 kali cetakan pun sama sahaja, tak sebab berubah. kita telah menggunakan teknik digital. Berbanding kalau kita gunakan teknik tradisional, masa yang diambil tu sangat lama. Oh, betul nak menghasilkan lah tu. satu kan lama. Kadang-kadang Kalau 40 macam mana cikgu? Ya, maksudnya macam tu. Itulah Okey, bezanya jenis-jenis media ilustrasi pada zaman dahulu dan sekarang. Okey, nak tanya cikgu, contohnya lah Irfan sebagai seorang murid, Irfan nak cuba gabung jalinkan antara dua medium tadi, tradisional dan juga yang baharu. Bagaimana cikgu? Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab macam ni, walaupun teknologi moden itu kata sekarang ni sangat memudahkan kita untuk menghasilkan tugasan kan. Okey. Tetapi teknik tradisional tu dia ada sentimental value dia yang tersendiri. Betul juga. Okay, sentimental value yang mana hasil daripada tangan, walaupun kita buat lukisan tu sama, walaupun ilustrasi itu sama, tetapi hasilnya tetap tak 100% sama. Betul. Betul tak? Betul. Walaupun kita lukis gambar daun, sama kan ilustrasi daun, tetapi kali kedua kita hasilkan ilustrasi daun, mesti ada sengit sikit, Betul. bengkok sikit. Takkan 100% sama. Tak akan 100% sama. Sebab itu, zaman hari ini, yang mana kita hasilkan menggunakan handmade ataupun kita hasil buatan tangan, hasilnya lebih tinggi berbanding cetakan komputer. Harganya lebih tinggi Ya, cikgu lebih sebab tinggi. ada nilainya Ya, betul. tersendiri. Sebab kan? dia ada nilai yang tersendiri, sentimental value yang tersendiri. Macam tu. Itulah maksudnya. Dalam kita belajar seni ni sebenarnya kita kena tahu juga perbezaan antara media lama dan yang baru. Ya, betul. Tapi cikgu cakap tadi kita boleh tekankan kepada kedua-dua ini, sama ada kita nak asingkan ataupun nak gabungkan, boleh, tak ada masalah. Boleh, Ikut tak ada kreativiti masalah. dan juga inovasi masing-masing. Okey cikgu, nampaknya murid-murid kita sekarang ni tengah tengah buat apa tu cikgu? Mereka sedang menghasilkan lukisan thumbnail. Okey, lukisan thumbnail cikgu Apa kadar lukisan thumbnail ni kan? Okey, sekejap lagi Irfan kita akan belajar macam mana cara nak menghasilkan lukisan thumbnail ni tadi. Okey, sementara itu kita sambung lagi. Kita sambungkan lagi silakan, cikgu. jenis-jenis ilustrasi. Sedikit lagi silakan. Okey, sedikit lagi. Contohlah, kita masuk kepada ilustrasi komik dan animasi. Okey, komik dan Okey, Irfan suka komik apa? Saya suka komik kartun Jepun cikgu. Kartun Jepun. Okey. Apa kartun yang Irfan suka? Contohnya. Naruto, Sasuke. Okey, itu adalah contoh kepada komik yang mana penghasilan komik itu pun sendiri kita namakan sebagai ilustrasi. Ilustrasi. Apabila dia digerakkan dia menjadi animasi. Betul. Itu menggunakan komputer cikgu. Ya, betul. Okey. Itu juga adalah salah satu ilustrasi komik dan animasi. Baik, Okey, cikgu. selain itu terdapat juga ilustrasi penerbitan. Penerbitan, Okey, Irfan tahu tak apa dia bagaimana, cikgu? penerbitan? Okey, sebagai contoh kulit buku. Kulit buku. Kulit pembalut ataupun kita panggil pembungkusan. Baik. Pembungkusan kotak-kotak produk, kotak kasut, pembungkusan apa saja pembungkusan mesti ada desain atasnya. Itu Itu semua ilustrasi kita panggilkan penerbitan. ilustrasi penerbitan. Baik cikgu, terima kasih Irfan dah faham sangat cara untuk kita eksplorasi seni dalam reka corak kasut kanvas ni. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Bersama kami dalam slot kesenian Didik TV KPM bersama saya Irfan Syami dan juga Cikgu Syarul Nadia di sini. Cikgu, kita sedang eksplorasi seni cikgu. Kita explore lagi nak tahu tentang bagaimana proses penjanaan idea. Ya, okey. Macam mana proses penjanaan idea? Okey, sebelum itu kita kena tahu apakah tujuan penjanaan idea. Okey, penjanaan idea ni tujuan dia adalah untuk supaya karya dapat dihasilkan dengan lebih cantik, supaya karya itu nampak lebih menarik
perhatian orang yang melihat. Betul, cikgu. Jadi perlu kita hasilkan penjanaan idea ataupun perkataan yang lain olahan idea. Olahan idea. Maksudnya sebagai contoh, di hadapan cikgu ni, terdapat beberapa cardboard ni kan. Betul. Di situ kita boleh tengok sumber idea yang ada di situ. Gambar dinosaur. Di kanan kita ni lah cikgu. Ya, di kanan. Di depan Ifan lah kiranya. Depan saya. Sumber ideanya adalah dinosaur. Kemudian daripada sumber idea itu tadi, kita hasilkan thumbnail. Thumbnail tu adalah lakaran kenit. Lakaran kenit ni tujuan dia adalah untuk melukis idea, reka letak. Macam mana nak hasilkan corak pada kasut tu tadi. Thumbnail ni kalau Ifan tengok, dia adalah berbentuk hamparan kasut. Berbentuk hamparan kasut. Berbentuk hamparan kasut. Dan reka letak setiap satunya adalah berbeza. Itu yang kita namakan sebagai thumbnail. Cikgu nak tanya, untuk thumbnail ni berapa yang kita kena hasilkan? Sebenarnya thumbnail ni sebenarnya tidak ada had. Nak buat berapa banyak pun tak ada masalah. Yang penting sehingga dapat apa yang kita nak. Itu yang kita perlu hasilkan thumbnail untuk kita menjana idea yang lebih menarik sebelum dihasilkan pada objek yang sebenar. Maksudnya cikgu, kita kena buat sampai puas hati, baru kita dapat thumbnail yang kita nak, cikgu. Kita lukis selagi kita tak dapat apa yang kita nak, kita buat lagi thumbnail. Kita olah lagi. Thumbnail ni ialah lakaran kenit, iaitu lakaran kasar untuk menunjukkan idea yang kita nak hasilkan nanti. Kemudian setelah selesai kita punya lakaran kenit ataupun thumbnail itu tadi, kita akan pergi ke proses yang berikutnya, iaitu raw. Raw ni adalah lakaran yang lebih lebih jelas lah. Maksudnya daripada lakaran kenit tadi kan kecil-kecil. Betul. Dia pilih satu. Kalau di depan cikgu ni tadi ada 4 lakaran kenit kan? Cikgu ambil lakaran kedua tu tadi sebagai lakaran yang dipilih. Jadinya thumbnail tu yang kita pilih dan kita akan bawa kepada proses yang berikutnya adalah raw. Lukisan pada raw ni adalah lukisan yang lebih jelas, yang lebih detail, macam mana gambaran yang kita nak untuk hasilkan pada produk. Cikgu, maksudnya tadi cikgu pilih dekat thumbnail yang kedua, cikgu. Thumbnail yang kedua. Betul. Lepas tu kita nak pindahkan kepada rough idea ataupun rough tadi ni, cikgu. Adakah hasilnya tu kita tambah baikkan ataupun sama saja? Hasilnya tu lebih detail. Lebih detail, lebih tambah baik, lebih nampak bentuk tu lebih jelas. Macam mana lukisan yang nak dihasilkan tu. Kemudian barulah kita bawa ke proses komprehensif. Komprehensif tu macam mana cikgu? Itu. Cikgu terangkan dekat situ. Komprehensif tu maksudnya kita dah siap warna, kita dah masukkan tone dia pelbagai. Ada orang komprehensif ni juga dia buat banyak. Banyak pun boleh. Contohnya satu dia buat warna macam ni, yang kedua dia buat warna yang lain, yang ketiga dia buat warna yang lain. Maksudnya kat situ pun sendiri, dekat komprehensif tu pun sendiri boleh dapat pelbagai kajian warna. Dan akhirnya satu yang terbaik untuk kajian itu barulah dihasilkan pada produk. Terhasillah produk di depan cikgu ni tadi. Itulah kasut Ifan beli tadi tu. Itulah kasut Ifan beli tadi. Patutlah cantik. Sebab kalau kita lihat dari segi prosesnya, ada 3. Yang pertama sekali adalah thumbnail. Yang kedua kita teruskan dengan proses rough. Yang ketiga teruskan dengan komprehensif pula. Bila kita selesai semua ketiga-tiga tu, baru kita lakarkan pada kasut yang kita nak jual. Barulah dapat produk yang kata menempati kehendak. Maksudnya kalau daripada sumber idea kita terus lukis kepada kasut, mungkin idea tu nampak sangat terkongkong. Betul, cikgu. Mungkin kita akan terus tiru yang sama. Contohnya macam kita tengok di sini, sumber idea tu ada 2 ekor dinosaur kan? 2 ekor dinosaur yang berbeza. Tetapi kalau kita tidak membuat thumbnail, kita tak boleh nak gabungkan 2 dinosaur tu tadi menjadi dalam satu kasut. Betul juga, cikgu. Nampak kan? Jadinya perlunya proses-proses ini untuk kita menghasilkan ilustrasi ataupun hari ini kita punya aktivitinya untuk menghasilkan reka corak kasut. Kita memerlukan proses ini untuk mendapatkan hasil yang menarik. Betul, cikgu. Kalau kita lihat, cikgu, pada gambar dinosaur tu tidak berbaju, tapi akhirnya dekat komprehensif tu dah ada baju, cikgu. Sebab itulah dekat thumbnail tu kita boleh buat olahan juga. Kita boleh pakaikan baju, kita boleh jadikan bentuk asal dinosaur tu tadi mungkin menjadi kartun dan sebagainya. Faham kan sampai itu, Ifan? Faham, cikgu. Murid-murid faham? Faham, alhamdulillah. Macam anak murid cikgu tengah buat ni, semua sedang menghasilkan thumbnail. Nak tanya, buat berapa thumbnail?
4. Oh, 4 thumbnail cikgu. Terbaiklah. Okey. Masing-masing pun ada dia punya sumber idea tersendiri. Oh, berbeza. Kalau Fatin, sumber idea dia... Cuba tunjuk sikit Fatin. Tunjuk sikit Fatin. Tunjuk sumber dengan idea. thumbnail sekali. Okey. Kita nampak thumbnail ni ada 4 semuanya. Okey, ada 4. Okey, sumber ideanya adalah manggis. Manggis. Okey, manakala Nabiha pula. Silakan. Itu hasilnya nampak? Itu macam anime je cikgu. Ya, betul. Sumber ideanya adalah watak anime. Okey, dan dihasilkan menjadi lukisan thumbnail. Okey. Jadinya sangat penting. Okey, yang ini yang kita kena terapkan untuk pelajar, untuk seseorang apabila kita nak berkarya, kita nak menghasilkan sesuatu produk, kita perlu menjana idea. Boleh ke Ifan nak buat cikgu? Boleh, sangat digalakkan. Okey, jadi apakah sumber idea kita untuk hari ini cikgu? Okey, hari ini sumber idea cikgu ambil yang mudah-mudah saja. Mudah-mudah saja. Okey, jadinya sumber idea yang kita pilih hari ini adalah gambar bunga. Bunga apa ni? Bunga apa cikgu? Bunga kek wah. Okey. Samalah cikgu kita punya? Sama. Baik. Sebab kita nak hasilkan sepasang kasut. Jadinya kita akan pilih subjek kita adalah, sumber idea kita adalah bunga kek wah. Okey? Boleh Boleh, jadi cikgu. daripada bunga kek wah ni tadi, cikgu telah menghasilkan beberapa lakaran kenet. Thumbnail dah cuba siap Irfan dah. tengok kat sini Irfan. Okey, ini kita punya sumber idea. Ini yang tadi cikgu terangkan daripada sumber idea ni tadi. Okey, kita telah kembangkan sumber-sumber idea ni tadi menjadi beberapa thumbnail yang lain. Ada 4 semua cikgu ya. Kalau Irfan bezakan antara setiap thumbnail ni berbeza ke sama? Kalau Irfan lihat dekat sini cikgu memang berbeza. Ya. Jadinya inilah yang kita mahu dekat thumbnail. Okey, daripada 4 thumbnail yang berbeza, misalnya cikgu pilih lakaran yang kedua. Okey, jadinya jom Irfan, kita dah tahu apa yang kita pilih. Dah tak sabar ni cikgu. Okey, daripada lakaran yang kedua ni tadi. Okey, kita boleh teruskan untuk buat row. Okey, kita buat lakaran rough, kasarnya. Kita buat rough lakaran kasar. Okey, ada pen kan? Ada cikgu. Okey, jadinya Irfan boleh rujuk kepada nak tengok sikit cikgu? Ya. Yang kedua, cikgu letak kat mana? Saya letak kat sini. Boleh? Sini boleh. Okey, ini yang kita pilih. Irfan buat tajuk kasut sebelah kanan. Cikgu buat kasut sebelah kiri. Boleh? Boleh cikgu. Jom kita lukis. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mula. Kita mulakan. Lakaran kasar kita ataupun rough. Ini proses yang kedua cikgu Ya, betul. Maksudnya setelah kita siap menghasilkan thumbnail, kita kena pilih satu yang terbaik daripada thumbnail yang kita hasilkan. Dan kita hasilkan satu lukisan rough. Lukisan rough ni maksudnya yang lebih detail. Yang lebih detail untuk menunjukkan idea kita pada thumbnail tu tadi. Okey. Baik, sekarang ni Ifan tengah cuba untuk buat lukisan di sebelah kaki kanan cikgu. Ya, betul. Cikgu kaki kiri. Ya, betul. Cikgu pakai kasut kiri. Ifan pakai kasut kanan. Okey. Buat cikgu saiznya okey Okey. Okey, boleh Ifan? Boleh cikgu. Okey. Ifan tengah cuba siapkan bunga kek wahnya ni. Lama. Dan ketika kita buat lakaran kasar ni cikgu, maksudnya kita boleh orang kata apa, olah sedikit daripada thumbnail tadi. Betul. Kita detailkan lagi. Maksudnya dekat thumbnail tu yang kita olah. Jadinya apabila kita masuk rough ni tadi, kita hanya ikut saja yang kita telah ubah pada thumbnail tu tadi. Kita hanya tiru saja. Tiru sahaja. Yang kita dah lukis pada thumbnail tu, tetapi dengan saiz yang lebih besar. Saiz yang lebih besar. Yang maksudnya lukisan tu pun juga mesti lebih detail lah. Lebih detail. Cikgu dah siap ke? Laju lah cikgu. Terlebih laju Terlebih laju. Tak, cikgu tak siap lagi sebenarnya Ifan. Tak siap lagi. Kita buat sama-sama. Okey, kejap Ifan nak siapkan kelopak dulu. Ya. Okey. Baik. Ni Ifan akan buat sambil tunjuk kepada kita bagaimana hasilnya untuk lakaran kasar ni. Okey. Sikit lagi. Maksudkan lakaran kasar ni kita dah nampak lah apa bentuk yang confirm kita akan lukis pada kasut tu nanti. Betul. Okey. Sikit lagi. Okey. Betapa hebatnya Ifan boleh melukis sambil menegak. Ini sebab Ifan dekat cikgu kat sebelah ni, inspirasi orang kata. Okey, jadi macam dah siap tak Ifan? Dah siap cikgu? Okey, boleh jom kita tunjukkan hasil yang dah siap. Baik. Silakan cikgu. Okey, ini hasil yang dah siap. Okey, merujuk kepada thumbnail yang kita hasilkan tadi, yang kita telah pilih, kita telah dapat menghasilkan satu rough untuk lukis pada
kasut. Wah, nampaknya Ifan dah siapkan kaki kanan, cikgu siapkan pula kaki kiri. Ya, betul. Okey. Baik, itulah dia untuk proses yang kedua ni, iaitu rough ataupun lakaran kasar. Jadi, cikgu Ifan rasa macam nak minum air kejap, boleh tak? Boleh. Boleh. Kita rehat sekejap. Kita rehat kejap. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM untuk slot kesenian selepas ini. La 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 la. La 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 la. Dah siap dah. Cikgu, Ifan dah siapkan dah ni kita punya komprehensif. Okey, cikgu pun dah siap. Okey, jom kita tunjuk macam mana hasil kita yang Silakan dah siap. cikgu. Okey, jadinya tadi kita daripada rough tadi, kita telah siap komprehensif. Okey, komprehensif ni apa tadi cikgu dah terangkan? Mestilah dah siap warna. Betul. Kita dah tahu macam mana cara nak lukis pada kasut tu nanti. Macam tu, okey? Kata lainnya karya akhir. Ya, karya akhir. Okey cikgu, bila kita dah siapkan lukisan komprehensif ni, apa langkah seterusnya? Okey, langkah seterusnya kita nak lukis pada kasut. Oh, nak mula dah ni? Ya, tapi okey, nanti dulu. Nanti dulu. Sebelum kita mula pada kasut, cikgu nak kenalkan, cikgu nak terangkan apakah alat dan bahan yang kita akan gunakan untuk menghasilkan reka corak kasut kanvas. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jomlah perkenalan dulu. Okey. Benda yang paling wajib ada ialah kasut. Kasut. Okey, yang paling wajib ada ialah kasut. Okey. Kasut kita ambil kasut kanvas lah. Kasut yang kita gunakan ialah jenis kasut kanvas. Okey. Yang kedua, cikgu menggunakan warna akrilik. Okey, yang ini cat akrilik. Okey. Kenapa cikgu guna cat akrilik? Okey, sebab material kasut ini ialah kanvas. Okey, kalau kita biasa melukis pada painting-painting tu kan, biasa pun kita pakai material kanvas. Betul, jadi cikgu. tak ada beza dengan kasut. Jadi kita pakai juga cat akrilik tu tadi pada kasut kanvas. Sama je cikgu ya. Sama. Okey, kita gunakan cat akrilik. Ya, kasut, cat akrilik, okey. Dan apa yang lagi, paling cikgu? penting, berus. Macam mana kita nak siapkan kalau tak ada berus cikgu? Okey, berus ni perlu juga pelbagai saiz. Okey. Okey, kalau berus yang bersaiz besar untuk kawasan-kawasan yang besar. Untuk berus yang bersaiz kecil untuk kawasan-kawasan yang kecil lah, yang halus-halus, yang detail-detail tu kita akan pakai berus bersaiz kecil. Right. Okey, jadinya saiz berus ini adalah menentukan kepada saiz gambar apa yang kita nak warnakan. Okey, contohnya kalau objeknya besar, kita pakai berus besar, betul cikgu? Betul, cikgu. Betul. Okey. Kalau berus kecil, objeknya lebih kecil. Contohnya macam ada garisan ke? Ya, objek kan? yang lebih halus, yang lebih detail, yang lebih rumit, kita pakaikan berus halus. Okey, cikgu. Baik. Sekarang ni sebenarnya Ifan dah berkobar-kobar semangat ni sebenarnya cikgu. Nak siapkan kita punya kasut ni. Kasut ni kasut siapa cikgu? Okey, kecil je. Kasut ni kasut ni kita tak tengok saiz, kita tengok beli saiz. je. Okey, jadinya Ifan kita dah ada kasut, Ifan pun dah ada kasut. Betul. Okey, sebenarnya adalah sepasang kasut. Sepasang, Okey, yang mana kiri. cikgu buat kasut sebelah kiri, Ifan pula buat kasut sebelah kanan. Okey, sebelum kita mulakan proses menghasilkan reka corak kasut ni, benda pertama yang kita kena buat ialah kita kena melukis di atas kasut kanvas kita. Okey. Okey, berdasarkan kita punya lakaran komprehensif ni tadi yang kita dah hasilkan bersama-sama tadi, Ifan, kita akan pindahkan corak ini tadi ke atas kasut. Tapi lakaran dulu cikgu. Ya, kita lukis dulu pakai pensil. Okey, tak boleh, sebaiknya jangan pakai pen. Kenapa? Sebab kalau pakai pen, kalau kita guna warna yang terang, terutama macam ni kan, warna kuning, dia akan menjadikan garisan tu tak hilang. Oh, betul. Nanti warna dia akan bercampur cikgu. Ya, betul. Jadi kita hanya lukis pakai pensil lah. Okey, jom kita mula, Ifan. Mari kita. Okey, hari ni kita nak sama-sama siapkan karya kasut kanvas kita. Kita mulakan dengan kita lukis bunga dulu. Kita akan lukis objek utama. Yang paling besar. Ya. Sebenarnya apabila kita nak mula melukis, benda yang pertama kita kena lukis adalah objek utama. Objek utama objek kita. utama ni adalah objek yang paling besar dalam gambar tersebut. Okey. Okey. Ifan dah siap lukis bunga? Masih dah proses cikgu. Okay. Lajunya cikgu. Mana tahu Ifan laju daripada cikgu kan. Cikgu test je tadi. Okey. Ifan baru kelopak yang ketiga cikgu. Okey. Okey. Maksudnya daripada hasil komprehensif tadi kita terus pindahkan lukisan tu tadi ke atas kasut kanvas kita. Merujuk kepada lukisan yang kita buat jadi. Baik. Okey, boleh tak? Okey, boleh cikgu. Bunga ni senang je ni cikgu pilih ni.
Cikgu tak pilih bunga yang susah-susah. Betul lah tu. Saya punya okey lah Ifan rasa. Okey lah kan. Tak susah sangat kan. Okey. Kita buat daun pula. Daun pula ya. Senang lah cikgu buat ni. Kan senang Best kan? Best kan? Senang sebenarnya. Apabila kita menghasilkan reka corak kasut ni, benda yang paling menarik ialah kita boleh hasilkan corak kasut kita sendiri tau Ifan. Betul lah cikgu kan. Kita beli saja yang kosong yang putih dan kita boleh lakarkan sendiri. Kita beli kasut kosong, kita lakar sendiri, kita lukis sendiri ikut apa yang kita suka. Yang paling best, kita warna sendiri. Ya, dan tak sama dengan orang lain. Betul cikgu. Kan? Ada ciri keunikan di situ. Ya, dia kan? dah jadi originality. Maksudnya kita punya karya kita sendiri. Betul? Di atas kasut yang kita pakai, kita akan rasa lebih berbangga. Betul, saya setuju. Sekarang ni pun walaupun tak siap, Ifan dah bangga lah cikgu dengan hasil Ifan sekarang. Okey, Ifan dah siap lukis tak? Sikit lagi cikgu. Okey, sikit lagi. Okey. Boleh Boleh ke saya dapatkan sikit masa cikgu? Boleh. Tapi tak susah kan? Tak susah. Okey. Kalau susah pun jangan kita mengalah cikgu. Kita teruskan Kalau cuba. macam terlain sikit pun tak apa Ifan. Tak ada masalah Okey, sikit lagi. Cikgu dah siap ke? Okey, cikgu lagi sikit. Tengah urat-urat daun saja. Okey dah, cikgu dah siap. Okey, Ifan pun dah siap. Okey. Nampak tak? Okey. Tengok sikit cikgu. Okey. Lama. Cantik lah. Saya punya. Sama lah. Sama. Ifan boleh melukis. Ifan boleh melukis lah. Okey, jadinya lepas ni Ifan boleh lukis kasut Ifan sendiri. Betul cikgu. Tanpa sebarang masalah. Ya, betul. Okey, jadinya kita dah selesai melukis. Okey, dengan merujuk kepada lakaran komprehensif kita ni tadi. Okey, kita akan mewarna. Okey, warna apa yang kita akan guna hari ini? Okey, berdasarkan gambar ini, cikgu menggunakan 3 warna. Okey, cikgu menggunakan 3 warna. Cikgu dah letak siap-siap dekat palet ni Okey, warna apa yang cikgu guna? Okey, untuk bunga cikgu guna warna putih dan kuning. Putih dan kuning. Okey, manakala untuk daun cikgu akan guna warna hijau dan kuning. Okey, jadinya cikgu tak nak guna banyak warna. Kalau banyak warna nanti lagi susah nak siap. Betul. Kita ambil yang mudah-mudah tetapi menarik. Okey, jadinya sekarang kita nak buat warna bunga dahulu. Okey, maknanya kita perlukan warna kuning dan juga warna putih. Betul. Ifan dia memang pandai. Sama dengan cikgu pun. Sebab cikgu lah ajar saya pandai macam ni. Okey. Sekarang apa yang kita perlukan adalah berus. Okey, Ifan ambil berus yang ini. Okey, flat brush. Okey, ada tak? Okey. Ini dia nyorok pula. Yang ini. Sebenarnya kalau kita tengok berus ni ada pelbagai jenis. Betul. Ada yang rata, ada yang bulat. Okey, kalau untuk mewarna pada kasut kanvas ini, lebih senang nak kawal kalau kita pakai berus lepir ni tadi. Berus lepir. Ataupun kita panggil flat brush. Flat brush. Kalau kita pakai round brush tu kadang-kadang dia susah nak menipiskan warna tu tak tipis. Jadi dia nampak tebal, tak cantik. Okey, nak bagi cantik kita pakai flat brush atau berus lepir. Okey, boleh? Okey, jom kita mula. Kita basahkan sedikit berus ni dekat air. Okey, nampak? Kita basahkan dulu cikgu basahkan sikit. Okey, nak basah ni tahapnya macam mana cikgu? Okey, kita basahkan lepas tu kita lap sikit pada tisu supaya dia dalam keadaan lembab lah. Maksudnya berus ni tadi tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Okey, kita mulakan dengan warna kuning. Okey, kita ambil kuning. Okey, tadi raw yang kita komprehensif yang kita dah hasilkan tadi, bahagian atas ni tadi pekat. Pekat, okey. Okey, bahagian bawahnya cair kan? Cair sikit. Okey, so kita sama juga. Mewarna itu pun sama. Okey. Okey, nampak kita letak macam ni. Okey, kita sapu. Kita sapu biar nipis. Nipis je cikgu kita sapu nipis je. Okey. Jangan sampai warna tu nampak terlalu pekat Ya, jangan nampak dia terlalu tebal. Kalau tebal nanti dia boleh terkopik. Okey. Macam sekarang ni kita dah warna separuh warna kuning. Okey, kita ambil pula warna putih. Warna putih. Kalau nak basuh pun boleh, basuh berus. Okey. Basuh berus kita lap sikit. Ifan boleh, Fan? Boleh cikgu. Okey, boleh. Betul tu, betul. Okey, basuh berus, lap sikit. Ambil pula warna putih. Warna putih. Yang tak nampak cikgu sama dengan warna pelet. Okey. Okey. Okey, ambil warna putih, kita sapu pula bahagian start daripada bahagian bawah bunga tu tadi. Naik ke atas. Supaya dia jadi tone. Okey, teknik yang kita tengah buat ni nama dia adalah teknik sapuan berus. Teknik sapuan berus kita dah sapu tu, kita blend kan supaya dia dapat tone. Dapat tak, Ifan? Okey, macam mana cikgu? Boleh, tambah putih lagi sikit. Tambah putih lagi sikit tambah putih sikit lagi. Okey. Baik Okey. Seterusnya cikgu. Okey, kita teruskan lagi mewarna bunga.
Okay, kita teruskan lagi mewarna bunga. Kelopak yang sebelahnya pula pun sama. Kita ambil warna kuning. Okey. Okey, selepas habis warna kuning tu tadi, kita basuh berus. Kita ambil pula warna Warna putih. Okey, cikgu tengah buat kelopak yang kedua ya? Ya, saya buat kelopak yang kedua. Terlaju ke ni? Okey. Irfan kan murid cikgu. Biasalah kalau terlambat sikit kan cikgu kan? Tak apa. Tapi Irfan buat dah jadi dah tu. Dah jadi okey. Maksudnya Irfan dah boleh buat kasut sendiri lepas Kan ni. cikgu. Benda ni best tau Irfan. Sebab sambil kita berkarya, kita boleh pakai. Dan dalam masa yang sama, kalau kita rajin, kita boleh jadikan dia ni sebagai sumber pendapatan. Sumber pendapatan. Okey. Ya. Irfan suka dengar pasal duit ni cikgu. Boleh cikgu kongsikan sikit macam mana? Okey, contohnya lah kita boleh menghasilkan kasut dengan bagus, dengan cantik. Kita bolehlah promosikan kasut kita, jual kasut kita. Jadinya orang boleh tempah, kita ambil tempahan. Jadi benda tu pun boleh menjana keuangan kan? Betul cikgu. Maksudnya dengan kemahiran yang kita ada, ilmu yang kita ada, kreativiti yang memang dah sedia ada, kita boleh jadikan dia sebagai sumber pendapatan. Dapat duit. Selain kalau untuk pakai sendiri, kan nampak benda tu berseronok. Selain betul, tu, boleh juga kita jadikan dia sebagai hobi. Yelah. Kan? Daripada kita buang masa cikgu kan? Daripada buang masa asyik main game, tak dapat apa-apa kan. Baik kita berkarya dan dalam masa yang sama jana pendapatan. Ya, betul. Kan dapat satu orang kata apa, hasil yang cantik. Dapat hasil, lepas dapat duit lagi. Dapat duit. Kan seronok tu. Betul cikgu. Kan? Okey. Irfan dah siap ke? Mungkin Irfan nak warna daun? Warna daun pula cikgu ya? Warna daun. Okey. Jom kita cikgu tak siap lagi warna bunga. Irfan dah siap warna bunga? Dah siap dah? Satu lagi? Okey, kita siapkan bunga dulu. Siapkan bunga dulu. Okey, cikgu buat satu lagi kan? Okey, kita siapkan bunga dulu kita siapkan Tak bunga apa cikgu, dulu. kita ada masa, jangan risau. Ya, kita ada masa yang banyak. Kita boleh buat dengan cantik. Sebenarnya hasil untuk reka corak kasut ni semakin halus pembuatannya, semakin cantik. Mungkin cikgu boleh pusingkan kasut cikgu sikit kepada kamera. Okey, macam ni ke? Okey. Oh, sini. Okey. Boleh. Okey. Sebab cantik sangat cikgu, orang tengok cikgu macam mana hasilnya. Okey, yang cikgu sedang hasilkan ni adalah teknik sapuan berus. Okey, kita biasa je kita pakai teknik manual Teknik manual. Teknik tradisional lah. Tadi kita belajar teknik tradisional. Betul, kita gunakan warna kita hanya menggunakan teknik sapuan berus. Okey, untuk warna bunga ni tadi, cikgu hanya buat warna kuning dan putih. Tone dia kuning dan putih sahaja. Okey. Sikit lagi cikgu ya? Ya. Okey. Nak siapkan dah. Okey. Kita Boleh. punya bunga ni. Okey, selesai. Okey. Jom. Kita warna pula daun. Okey. Warna yang diperlukan cikgu, silakan. Okey. Daun tadi cikgu cakap warna apa? Warna hijau. Dengan? Hijau dengan putih kuning. Okey. Warna hijau tu adalah tone pekat. Okey. Warna kuning tu untuk mewujudkan tone yang cerah. Sebab bila hijau campur dengan warna kuning, dia akan dapat warna hijau muda. Hijau muda, betul. Ya. Okey, jadi kita akan ambil warna hijau tua tadi. Okey. Okey, sama juga kita akan sapu di bahagian bawah. Okey, yang ini kita kena sangat kemas tau Irfan, jangan terkena dekat dia punya getah kasut. Kena kemas betul-betul lah cikgu. Kita buat pelan-pelan. Okey. Ambil masa, tenang-tenang. Maksud kita layan jiwa lah, layan jiwa. Layan jiwa. Layan Ni jiwa. sampai habis cikgu, sampai atas ke? Ikut ikut. kita punya kelopak daun. Okey. Okey, dah habis warna hijau, kita ambil warna kuning. Kita blend dengan warna hijau tu tadi. Okey, ambil warna kuning cikgu Ya. Kalau tadi bunga kita ambil kuning dengan putih kan? Okey, kalau untuk daun kita ambil hijau dengan kuning. Dapat tone. Nampak? Irfan nampak tak? Cantik lah. Kejap. Okey, cepat. Cikgu tunggu Irfan. Dapat tak tone hijau? Nampak? Secara automatik dia dapat warna hijau pekat dan hijau cahaya. Wah, dapat lah cikgu. Dapat kan? Okey. Irfan perlu ambil warna lagi supaya tepi bahagian keliling tu kemas. Okey. Ambil warna hijau cikgu Ya. Kemaskan sikit. Kita kemaskan sikit. Betul. Dalam kita menyiapkan hasil karya seni kita, kemasan juga penting kan cikgu? Ya, betul. Barulah lebih menarik. Okey, cikgu, bila kita nak kemaskan tu macam mana dari segi posisi tangan kita? Cikgu belajar tak? Okey, yang pertama bila kita nak sapu warna, macam ni kan? Cikgu sapu warna tu kan? Okey, cikgu ambil warna yang pekat ni tadi. Okey, sekarang cikgu nak ambil warna kuning. Okey, yang pertama tadi, berus kita tadi jangan terlalu kering. Okey. Berus kita jangan terlalu kering. Berus kita ni macam dalam keadaan lembap-lembap je. Okey, lepas tu kita ambil pula warna kuning. Warna kuning ni tadi kita tindih di atas
Hijau. Warna hijau. Maksudnya apabila berus kita tu tidak terlalu kering, dia Okey. akan sharp lah. Warna dia tu akan kemas di bahagian tepi. Kemas di bahagian tepi. Okey, Kita sapu je supaya dapatlah garisan-garisan yang cantik tu tadi. Kita sapu lagi, sapu lagi. Sapu je. Okey, Kita yang buat dia, Ifan. Kita Betul yang nak lah. pakai. Kita yang buat dia. Ifan suka Kita dengan yang ayat buat tu. dia, kita yang nak pakai. Kita jangan takut. Sebab ini Betul. adalah kreativiti. Okey. Ikut cita rasa masing-masing. Ikut cita rasa kan? masing-masing. Ini adalah kreativiti. Okey. Bila kita buat tu, kita rasa puas. cantiknya kasut dan kita Kan? pakai, kita rasa bangga. Bangga, betul, Jadi betul, kalau orang betul. tanya beli kat mana? tak ada. Tak belilah, buat sendiri. Ifan buat sendirilah. Ifan tahu tak berapa Ya. harga kasut ni di pasaran kalau yang dia dah jual? Tak tahulah cikgu. Mahal tau, Ifan. Mahal, eh? Mahal sebab dia adalah handmade. Buatan tangan. Ya, jadinya kalau kita boleh buat, betapa jimatnya kita sebenarnya kan? Betul cikgu. Okey, sekarang ni Ifan nak kuning kan? Ya. Untuk dapatkan satu ton warna ataupun hijau muda. Okey, kejap cikgu ya. Okey, bismillah. Terus naikkan je. Teruskan. Okey. Kadang-kadang kita nampak warna tu macam tak berapa nak ratakan, tapi sebenarnya cantik je. Betul. Okey. Ifan, apa yang Ifan dapat rasa apabila kita mewarna ni, Ifan? Ifan rasa satu kepuasan cikgu. Sebab dalam masa kita menyiapkan karya seni kita, Ifan pun belajar benda baru. Lepas tu bila cikgu kata kalau kita mahir cikgu kan, kita boleh pasarkan dan jualkan, dapat duit lagi. Ya, betul. Dan kita akan rasa relax. Betul. Kita boleh release tension. Itu yang bagusnya seni ni. Betul cikgu. Orang kata sebagai terapi jiwa kan cikgu? Terapi jiwa. Ya, betul. Okey. Sedih tak cikgu daun saya? Okey tak cikgu? Berjaya lah tu, Ifan, sebab dapat ton. Dapat ton Nampak? Sama. Okey. Okey, kita kemaskan sikit ya. Anak murid cikgu pun tak berhenti tu, Ifan. Okey tak dua orang ni okey? Salah. Okey. Terlupa pula kita kat dia. Terlupa lah cikgu. Kita leka sangat kat sini cikgu, terlupa kita kat sana. terlupa kat dia orang. Tengok. Mungkin Tapi, kita boleh tengok hasil dia. Boleh tak nak tunjukkan hasil anda berdua boleh? Boleh. Okey, kita mulakan dengan Fatin dulu. Tunjuk sikit Fatin. Fatin tunjukkan sekali dengan komprehensif tu, kertas tu. Komprehensif dan juga lakaran atas kasut. Okey, macam tu. Wah, cantiklah cikgu. Maknanya objek besar dia adalah buah manggis dulu Dia kan? tadi, lepas tu dia hasilkan lakaran kenet. Okey. Dia dapat kedudukan tu. Okey. Okey, yang Habibah punya? Nabihah. Habibah orang lain cikgu. Siapa ni? Habibah murid sebelum ni. Okey. Nabihah. Jangan marah abang tau, sorry Okey. Cuba tunjukkan Tu hasil. animasi. Wah, cantiknya. Ya, kan nampak Okey. tak? Baik cikgu, nampaknya kita dah orang kata apa, separuh jalan lah cikgu Ya, kita teruskan lagi. Teruskan lagi, sampai tapi siap. sementara tu apa kata kita berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM untuk slot kesenian. Sikit lagi. 1, 2, 3. Dah siap. Alhamdulillah. Cikgu, Ya. dah siap belum? Jap, lagi sikit. Sikit lagi. Okey dah. Wah, okey, nampaknya kita dah siapkan kasut canvas kita lah cikgu. Ya. Berpeluh kita tadi waktu rehat cikgu kan? Ya. Nak siapkan kasut ni bukan senang. Bersungguh-sungguh kita siapkan. Bersungguh-sungguh. Okey. Baik, bertemu kembali dalam kesenian Didik TV KPM. Okey, sekarang ini kita dalam segmen yang terakhir cikgu. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh jelaskan apa yang kita dah siapkan sekarang ini. Okey. Jadinya akhirnya Ifan kita telah berjaya menyiapkan sepasang kasut. Okey, yang tadi cikgu buat kasut sebelah kanan, Kiri. Ifan buat kasut sebelah Kanan. kiri. Cikgu. Salah. Jangan terbalik cikgu. Okey, Saya kanan, terbalik. Okey, betul. Cikgu kiri. Ifan sebelah. Ya. Okey, jom kita cantumkan dia. Cantumkan. 1, 2, 3. Okey, kita tunjuk depan kamera. Tada! Inilah hasil Okey. kasut yang kita buat pada hari ini. Cantik bukan? Cantik. Okey, sebagaimana yang kita telah buat daripada proses penjanaan idea tadi, Okey. daripada sumber idea, daripada lakaran kenet, Betul. rough, komprehensif dan akhirnya kepada Kasut. produk. Okey, Alhamdulillah. Cikgu nak tanya, mungkin ada yang tertanya, kenapa macam cepat sangat kering cikgu? Sebab apa cikgu? Okey, kenapa cepat kering? Yang kita guna ni adalah sejenis cat akrilik. Okey, cat akrilik ni specialnya warna dia ialah warna dia cepat kering. Kita Okey. sapu, kita buat tone dan dia mudah kering.
Kemudian kalau kena air dia tak akan kembang. Tak akan kembang. Dia tak akan kembang. Itu Okey. kelebihan menggunakan cat akrilik. Yang mana kalau ada orang kalau pakai watercolor kena air dah tentu kembang kan Ifan. Betul. Tapi ini akrilik tak akan kembang. Walaupun kita kena lecak, kita jalan kena air tak ada masalah. Okey, itu dari segi kembang cikgu. Kalau dari segi luntur macam mana? Dari segi kelunturan pun cikgu dah pakai. Okey, dah Cikgu pakai. buat dan cikgu dah pakai. Anak-anak cikgu pun dah pakai. Memang tak luntur. Memang tak luntur. Memang tak luntur. Terbukti. Warnanya sangat kukuh di sini, warna tak sangat akan kukuh. keluar langsung. Ya. Sebab itulah kita gunakan cat akrilik cikgu ya. Ya, betul. Okey. Mungkin sekarang ni cikgu boleh ceritakan dari segi apresiasi seni bagaimana cikgu? Okey, dari segi apresiasi seni, okey, jadinya apa yang telah kita hasilkan hari ini macam tadi yang cikgu tengah cakap, kita telah menghasilkan dia sebenarnya macam mana tak Ifan? Sesuatu hasil seni yang kita hasilkan itu adalah luahan hati kita. Luahan Okey, luahan dia mesti ada dalaman dalam diri. Kadang-kadang kita lukis hari ni jadi bunga ni, besok kita lukis tak jadi bunga ni lagi, jadi bunga lain. Okey, contohnya macam tu. Jadinya kalau Ifan tengok daripada kasut yang kita hasilkan hari ni, ada beberapa bahasa seni yang telah kita aplikasikan. Okey, antaranya bentuk. bentuk. Okey, dekat sini cikgu telah hasilkan bentuk bunga kekwa. Bunga Okey, kekwa. daripada segi bentuk, okey dari segi daun. Okey, kemudian cikgu mengaplikasikan warna harmoni. Okey, kalau kita tengok warna kuning, warna hijau, dia adalah kategori warna harmoni. Okey, kemudian dari segi imbangan. Okey, cikgu mengaplikasikan konsep imbangan tidak simetri. Kenapa imbangan tidak simetri? Sebab apabila kita bahagi kepada dua bahagian, bahagian kiri dan kanannya tidak sama. Betul, cikgu. So kita namakan dia sebagai imbangan tidak simetri. Kalau Ifan letak contohnya pensel dekat sini Ya, kan? betul. Tak sama. Sama tak bahagian kiri kanan? Tak, Tak sama. sama. Jadinya itu dalam kategori imbangan tidak Simetri. simetri. Jadinya dalam sesuatu hasil karya yang kita buat, Okey. banyak bahasa seni yang kita telah gunakan. Okey, macam tadi yang cikgu tengah cakap, warna, rupa, bentuk, okey, jalinan semua. Okey, ada pelbagai. Baik, itulah dia dari segi bahasa seni yang kita pakai untuk menghasilkan kasut yang sangat cantik pada hari ini. Cikgu, macam biasa, jangan kita lupakan kepada rakan-rakan kita di sebelah sana. Hasil mereka sila tunjukkan. Wah, Nampak, kita buat, Fatin dia dah pun siap. buat. Nabiha pun dah siap. Ini betul nama dia, cikgu? Nabiha. Betul kali ini betul. Okey, boleh tunjukkan kepada kamera sekarang ni dua hasil yang sangat cantik. Wah, memang cantik lah cikgu. Saya ada polka dot lagi. Ya, dia watak apa? Watak animasi Nabiha watak animasi. Yang Fatin pula adalah sumber idea adalah apa? Buah manggis. Buah manggis. Dan dia macam ada elemen kartun di situ. Ya, dia telah mengaplikasikan konsep kartun di situ. Okey, selain itu Ifan, kalau kita tengok dekat dalam studio, Ya, cikgu saya. bawa Betul. banyak karya-karya kasut yang telah dihasilkan dengan pelbagai sumber idea. Okey, sumber-sumber idea yang kita dapat ni pun bukannya terus ambil gambar terus buat, tidak. Dia tetap melalui proses-proses yang cikgu terangkan hari ini. Barulah dia dapat menghasilkan satu karya yang sangat cantik. Itulah dia. Saya ingatkan cikgu nak buat jualan dekat sini cikgu. Sebab banyak sangat kasut. Dan apa kata sekarang ni kita dapatkan sedikit rumusan tentang topik yang kita dah terokai hari ini. Silakan. Okey, berdasar eksplorasi reka corak kasut yang kita telah buat hari ini, cikgu berharap murid-murid di luar sana dapat menjadikan ini sebagai satu hobi. Boleh cuba menghasilkan sendiri di rumah. Okey, alat dan bahan semuanya sangat mudah didapati. Okey, cuba buat dulu untuk diri sendiri, untuk adik-beradik. Mungkin jika lebih berani, mungkin kita boleh jual. Okey, macam saya cakap tadi, boleh menjana pendapatan. Selain dia sebagai hobi, selain dia sebagai kita berkarya dan sebagai kepuasan diri, terutama apabila kita dapat memakainya hasil tangan buatan sendiri. Betul lah cikgu, daripada kita asyik gunakan social media je. Apa kata kita ambil masa kita yang terluang tu untuk siapkan kasut ni, dah siapkan, kita jual pula, dapat lagi duit kan cikgu kan. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perkongsian pada hari ini. Saya ucapkan kepada Cikgu Syarul Nadia binti Hamdan dari SMK Rantau Negeri Sembilan, dan juga terima kasih kepada Fatin dan juga Nabiha. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama Abang Fan hari ini. Diharapkan ada rezeki kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye.